Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan perbincangan mengenai kebenaran menurut kacamata Erich Fromm. Bagi latar belakang kajian, fitrah bagi setiap manusia adalah kebenaran, kerana manusia adalah makhluk yang dicipta untuk bertujuan mencari kebenaran. Pencarian kebenaran pada pendapat seorang tokoh adalah pengakuan dari pengetahuan diri. Berbagai teori kebenaran telah berkembang di pelosok dunia, tetapi beberapa teori kebenaran masih terbatas. Orang yang berpandangan luar biasa tentang kebenaran suatu teori mungkin tidak dapat memahaminya secara utuh, sehinggakan mereka tidak akan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Seterusnya, masalah kajian. Kami dapati 3 permasalahan kajian. Yang pertama, apakah metodologi kebenaran yang dibawa oleh Erich Fromm? Yang kedua, sejauh manakah Erich Fromm merealisasikan kebenaran dalam dirinya? Yang ketiga, bagaimanakah langkah tokoh mempengaruhi orang ramai tentang kebenarannya? Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang tokoh, konsep dan faktor yang diambil oleh tokoh tentang kebenaran. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan tokoh terhadap kebenaran. Yang ketiga, untuk mengetahui kepentingan kebenaran dalam hidup manusia. Skop kajian. Kajian ini telah memfokuskan kepada keseluruhan jurnal, iaitu sebanyak beberapa jurnal yang telah dilakukan oleh pengkaji tokoh ini. Tumpuan akan dibuat terhadap metodologi Erich Fromm dalam menghuraikan isu falsafah kebenaran terhadap pandangan tokoh. Bagi sorotan literatur dari sudut sosial, manusia menciptakan harga diri dengan memberikan bimbingan orang tua dan guru yang kuat kepada anak-anak untuk berkelakuan cara yang sesuai dengan harapan mereka. Kebiasaannya, golongan tua selalu mengingatkan golongan muda untuk berkelakuan yang sopan dan hemat. Erich Fromm juga percaya bahawa masyarakat kapitalis dan komunis menjadikan manusia sebagai robot dengan memaksa mereka bekerja dan memisahkan mereka dari makna dan konsekuensi pekerjaan mereka. Beliau sangat kritis terhadap isu masyarakat moden di mana manusia selalu memerlukan hal-hal yang baru. Seterusnya, daripada sudut kepribadian. Menurut Erich Fromm, kepribadian yang sihat itu salah satunya didasari dengan cinta. Cinta yang produktif adalah cinta yang juga menghasilkan pemikiran yang produktif dan juga kegembiraan. Selain itu, menurut Erich Fromm, pemikiran yang produktif merangkumi kecerdasan, pertimbangan dan juga objektiviti. Kepribadian yang sihat adalah orientasi produktif, dan konsep ini menggambarkan bahawa seseorang itu menggunakan potensinya secara optimum. Metodologi kajian. Apakah itu metodologi kajian? Ia merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang dapat menyokong kajian. Kami menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini membabitkan pemerhatian yang langsung terhadap fenomena yang dikaji sesuai dengan tingkah laku, peristiwa dan juga situasi. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah kajian perpustakaan sebagai metod pengumpulan data. Melalui kaedah ini, seseorang memperoleh pengetahuan yang relevan dengan melalui topik yang sedang diselidiki. Informasi yang dapat ditemukan adalah daripada buku-buku ilmiah, laporan, bengkel dan juga tesis. Seterusnya, memberikan deduksi secara terperinci dan lengkap. Latar belakang Erich Fromm. Erich Fromm telah dilahirkan pada 23 Mac pada tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Beliau merupakan anak tunggal kepada 2 orang pasangan suami isteri yang berbangsa Jerman. Ibu bapa beliau merupakan penganut agama Yahudi Ortodoks. Keimanan serta pegangan agama yang kuat di dalam diri mereka telah banyak mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran beliau. Pada tahun 1929, beliau menjadi salah seorang murid kepada Hans Sachs dan Theodor Reik di Psychoanalytic Institute di Berlin. Pada tahun berikutnya, Erich Fromm bersama ahli-ahli yang lain
telah mendirikan satu institusi yang diberi nama South Green German Institute for Psychoanalysis di Frankfurt am Main. Pada tahun yang sama, beliau telah dilantik sebagai salah seorang ahli dan dosen di Institute for Social Research di Frankfurt University. Di sana, beliau ditugaskan sebagai salah seorang pensyarah yang mengajar mata pelajaran psikoanalisis. Pada tanggal 18 Mac 1980, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 79 tahun di kediamannya di Muraltor, Switzerland. Definisi atau konsep kebenaran oleh Erich Fromm. Konsep Erich ialah berkaitan akibat dan sikap kesan daripada berbagai sosial yang akan mengatur cara hidupnya. Menurut Erich Fromm, sejak asal usul manusia ia telah ditentukan bersesuaian dengan kemajuan dan tingkah laku manusia di dunia ini. Erich Fromm cuba melihat kebenaran yang berkekalan dalam konsep Freud berbanding dengan andaian yang memerlukan semakan semula. Konsep kebenaran ini dipengaruhi oleh 5 jenis karakter sosial. Karakter sosial yang pertama ialah reseptif. Karakter sosial ini mengharapkan bantuan dan juga dorongan orang lain. Yang kedua ialah eksploitasi. Karakter sosial ini kurang digemari oleh orang lain kerana ia memaksa orang lain untuk mengikut keinginannya. Yang ketiga ialah penimunan. Ia lebih dikenali sebagai seorang yang suka menangguhkan kerja hingga kerja menjadi banyak. Yang keempat ialah pemasaran, iaitu seseorang yang suka melakukan proses jual beli barang. Yang terakhir ialah karakter sosial produktif, iaitu seorang yang kreatif dan berusaha menggunakan barang untuk kemajuan. Ideologi kebenaran bagi Erich Fromm merupakan keadaan yang tidak seimbang dan selaras dalam pemenuhan keperluan manusia. Keperluan manusia berasal daripada kewujudan manusia itu sendiri. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Fromm sendiri, iaitu The Sane Society, menunjukkan 5 jenis keperluan manusia. Yang pertama ialah keperluan hubungan yang narsisism, transaksi kekreatifan dan kehancuran, ikatan persaudaraan dan rasa identiti diri. Nama saya Khairul Hakim bin Abdullah, nombor metrik 1213236. Dalam video ini saya akan menerangkan 3 faktor yang mempengaruhi pemikiran Erich Fromm terhadap kebenaran. Faktor pertama yang mempengaruhi pemikiran Erich Fromm terhadap kebenaran adalah faktor persekitarannya pada waktu kecil yang tegang dan tidak berberi kemanusiaan. Kehidupan Erich Fromm semasa kecil tidaklah harmoni kerana sifat ayahnya yang suka murung, cemas dan tegang, manakala ibunya mengalami depresi yang tinggi. Seterusnya, pada usia 12 tahun, Erich Fromm dikejutkan dengan isu seorang wanita muda yang merupakan sahabat keluarganya telah melakukan tindakan membunuh diri. Dari pengalaman yang membingungkan ini, Erich Fromm mulai belajar tingkah laku manusia yang irrasional serta memiliki perhatian yang besar terhadap kepribadian manusia. Faktor kedua adalah pandangan Erich Fromm terhadap masyarakat. Pada era perkembangan teknologi ini, manusia mulai terasing dari diri mereka sendiri disebabkan kewujudan teknologi dan mesin baharu dari industri. Pada awalnya, teknologi ini sebagai kemudahan untuk melayani manusia mencapai tujuannya. Akan tetapi, industri telah membuat manusia melayani teknologi tersebut, di mana manusia terpaksa bekerja seperti mana teknologi bekerja. Oleh hal yang demikian, Erich Fromm berpandangan bahawa manusia pada zaman sekarang menyembah ciptaan mereka sendiri serta manusia tidak menyadari bahawa mereka merupakan pengelola sistem sehingga membuat diri mereka terasing dari diri mereka sendiri. Faktor ketiga iaitu faktor pengaruh luar seperti pengaruh tulisan Karl Marx, iaitu The Economic and Philosophical Manuscripts yang ditulis pada tahun 1944. Erich Fromm sentiasa membandingkan idea-idea di antara Freud dan Marx dalam menjalankan kajiannya serta melakukan percubaan yang sintesis. Erich Fromm memandang Marx sebagai pemikir yang lebih terulung berbanding Freud dan menggunakan psikoanalisa, iaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia bagi menyempurnakan idea-idea Marx. Hal yang seperti inilah yang mendorong Erich Fromm untuk lebih cenderung mencari kebenaran dan hakikat yang sebenar dalam kehidupan dan menentang ideologi yang sesat. Rumusan kajian. Melalui kajian ini, persoalan metodologi kebenaran yang dibawa oleh Erich Fromm dapat diperjelaskan dan bagaimana pemikiran Erich Fromm dapat mempengaruhi khalayak ramai.
Selain itu, latar belakang Erich Fromm dapat dikenal pasti melalui sumber yang sahih. Seterusnya, kajian juga menerangkan tentang konsep pemikiran Erich terhadap kebenaran dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Erich Fromm juga telah dinyatakan. Implikasi dan cadangan kajian. Pertama sekali, implikasi dan cadangan kajian terhadap keluarga. Implikasi yang dapat dikesan daripada kajian ini adalah supaya keluarga dapat memahami kepentingan sifat kasih sayang. Cadangan kepada implikasi terhadap keluarga adalah keluarga perlulah mempamerkan sifat kasih sayang dan juga memperbagaikan cara berinteraksi antara satu sama lain dengan penuh hormat dan santun agar dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan bersifat berperi kemanusiaan. Seterusnya, implikasi dan cadangan kajian terhadap masyarakat. Implikasi daripada kajian ini adalah agar pemahaman masyarakat terhadap konsep kebebasan sebagai asas sifat manusia dapat diterapkan dalam diri setiap individu. Cadangan terhadap implikasi ini adalah tidak memulakan perbalahan dengan menghormati antara satu sama lain. Selain itu, kita perlulah berbelanja dengan mengukur baju di badan sendiri agar keperluan dapat diutamakan daripada kemahuan dan mengelakkan pembaziran serta tiada pengambilan hak orang lain.